Dia tertindih dengan apa tu? Kapek kan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-puan yang saya hormati, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu. Biasanya saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah 2 kali sebulan yang menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jod, hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 86 ya. Betul ya? 96. Oh, 96. Iaitu tentang Tauhid 3. 96, Tauhid 3. Okay. Mana tentang sifat 20 dah selesai. Baik. Alhamdulillah, jadi dalam kuliah yang lalu kita telah selesai menerangkan tentang sifat 20, iaitu adalah metod pengajian akidah, cara pengajian ilmu tauhid yang disusun oleh ulama-ulama Asy'ariyah dan juga Maturidiyah, gabungan antara dua aliran ini yang sama-sama ahli sunnah wal jamaah. Tetapi ada in competition yang cuba menyaingi pengajian tauhid sifat 20 ni adalah tauhid 3. Bahkan ada di kalangan mereka yang mendukung tauhid 3 ini, mereka menyalah-nyalahkan tauhid sifat 20, kata dia bid'ah, tak betul, ilmu falsafah dan sebagainya, dalam rangka supaya masyarakat meninggalkan pengajian tauhid sifat 20 lalu pergi kepada pengajian tauhid 3. Sebelum kita pergi kepada isi kitab, iaitu apakah pandangan ulama tentang pembahagian tauhid kepada 3, iaitu tauhid rububiyah, itu yang pertama, tauhid uluhiyah, itu yang ketiga, yang kedua, dan tauhidul asma was sifat, itu yang ketiga. Jadi sebelum kita pergi kepada isi kandungan kitab, saya cuba memberikan gambaran secara ringkas terlebih dahulu tentang tauhid 3 ini. Jadi tauhid 3 ini ada konsepnya yang benar, yang wajib kita terima dan haram kita tolak. Mesti kita kena terima konsep itu. Tetapi malangnya, terkandung di dalam tauhid 3 ini perkara-perkara yang batil, yang bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan sunnah Nabi SAW, dan bercanggah dengan pegangan salafus soleh. Salafus soleh maknanya generasi awal umat Islam, Nabi, tabi'in dan juga tabi'in. Ini gambaran ringkasnya begitu ya. Jadi kalau nak kata tauhid 3 ni salah semua, tidak. Ada part-part yang dia betul. Nak kata tauhid 3 ni betul semua, tidak juga. Ada part-part yang dia salah. Jadi kita nak kenal pasti. Baik. Melainkan Allah saja
yang menghidupkan, yang mematikan, yang mendatangkan manfaat, yang menolak mudarat, yang mendatangkan penyakit, yang menyembuhkan penyakit, yang memberi kita rasa kenyang, hilang dahaga dan sebagainya, hanya Allah semata-mata. Itu hakikat dan itu benar. Itu kita tidak boleh tolak. Bahkan dalam pengajian Tauhid Sifat 20, mereka mengiktiraf konsep ini. Cuma nama yang diberi berbeza. Dalam Tauhid Sifat 20, konsep mengesakan Allah sebagai Rabb ini disebut sebagai wahdaniyatul af'al. Wahdaniyah ni makna esa. Mengesakan Allah pada perbuatan. Memang zahirnya kita nampak macam-macam. Orang ni yang berjalan, orang ni yang bercakap, orang ni yang melompat, orang ni yang menikam, orang ni yang menembak, orang ini. Tapi tidakkah orang ini makhluk Allah? Tidakkah mereka mampu melakukan apa yang mereka lakukan itu dengan takdir daripada Allah Ta'ala? Maka hakikatnya apa saja berlaku itu adalah perbuatan Allah. Kena faham Sebab ada orang marah dekat saya, dia kata ustaz ni sesat. Sebab dia kata bila ada orang mencuri, orang berzina, orang merompak, itu juga perbuatan Allah. Bukan seperti yang dia faham. Bukan bila ada orang mencuri berarti Allah yang mencuri, bukan. Bila ada orang minum arak berarti Allah yang minum arak, bukan. Tapi berarti mencurinya orang itu, minum araknya orang itu, apa sahaja perbuatan-perbuatan dia tidak mungkin akan berlaku luar daripada takdir Allah. Jadi nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah. Maka itu betul lah. Dalam Tauhid Sifat 20 pun belajar sifat juga, kan? Wujud, qidam, baqa, belajar sifat dah tu. Cuma yang batil dalam Tauhid 3 adalah bila mana mereka menafsirkan ayat Al-Quran, menafsirkan hadis-hadis Nabi SAW dengan makna yang membatalkan akidah ataupun membatalkan ayat-ayat yang jelas daripada Al-Quran. Dia pergi pada ayat yang sama-sama, jadi dia memahami dengan makna macam Tuhan tu macam makhluk juga. Contoh ayat yadullahi fawqa aydihim. Terjemahannya, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Jadi kalau kita ahli sunnah wal jamaah, kita faham bahawa Allah tidak seperti makhluk. Allah tidak beranggota badan seperti kita. Kita ada tangan, ada kepala, ada kaki. Habis itu Allah sebut tadi yadullah, tangan Allah lah. Tak. Tangan Allah di situ tidak boleh fahami dengan makna yang zahir, iaitu anggota badan. Tak boleh. Habis itu ada dua pendekatan. Pertama, kita serah bulat-bulat makna itu kepada Allah. Yadullah tu dengan makna yang layak dengan Allah. Apa dia? Wallahu alam. Serah pada Allah. Ataupun boleh juga diterima oleh para ulama, kita memahami makna yadullah itu dengan makna yang dari segi bahasa memang ada makna tu. Itu yang penting. Kalau dari segi bahasa tak ada makna tu, tak boleh lah. Yang kedua, makna tu tak bercanggah dengan akidah. Antara makna yadun dari segi bahasa adalah kekuasaan. Bahkan dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris pun sama. Misalnya dalam bahasa Melayu kan, Allah juga boleh sakit, tapi sakit yang layak dengan Allah lah. Ada ke sakit yang layak dengan Allah? Sebab tu dalam hadis itu, Allah sendiri alih daripada makna zahir tadi. Bila hamba tu tanya, Allah beritahu, marida abdi fulan. Maksud aku pada Allah sesuatu yang tidak layak. Kemudian dia cover dengan kata-kata dia, tapi tak sama seperti makhluk. Kita kena ingat, itu tidak selesai masalah. Kita bagi contoh yang ekstrim. Sebab mereka pun tak kata macam ini. Supaya jelas. Iaitu, boleh tak satu orang berkata, oleh kerana Allah Maha Berkuasa, Allah juga boleh melahirkan anak, tapi melahirkan anak dengan cara yang layak dengan Allah. Boleh tak? Tak boleh. Kerana melahirkan anak itu mustahil. Jadi zaman sekarang ni ada orang suka nak kias Allah dengan makhluk. Dia kata makhluk pun boleh sana sini, takkanlah Tuhan tak boleh. Orang miskin pun ada rumah PPRT kata dia. Loh. Orang miskin tu kalau dia tak ada rumah PPRT pun dia ada tempat. Bawah jambatan ke, tepi kaki lima ke, sebab dia makhluk. Maka dia ada tempat. Dia berjisim. Jadi tak bolehlah nak kias Allah oleh kerana orang miskin ada rumah PPRT, Allah Maha Kaya, takkan Allah tak ada tempat. Kalau macam tu. Allah Maha Berkuasa. Orang perempuan, kita kata kesianlah kepada kaum yang lemah. Tak malah orang selalu kata orang tu perempuan kaum yang lemah. Lemah-lemah perempuan pun ada tempat-tempat dia bisa. Ada tempat-tempat orang lelaki kalah dengan dia.
Ya. Tetapi kalau dia nak kata selemah-lemah kaum wanita pun mereka berkuasa melahirkan anak. Takkan Tuhan yang maha berkuasa tak boleh lahirkan anak? Mana boleh kias macam itu? Kerana orang perempuan tu dia memang makhluk. Beranak bagi makhluk tidak mustahil. Beranak bagi Tuhan tu mustahil. Kerana kalau beranak bagi Tuhan berarti bukan Tuhan lah. Jadi banyaklah Tuhan. Syirik lah. Kalau Tuhan beranak berarti anak Tuhan tu Tuhan. Maka anak Tuhan sifat macam Tuhan juga. Beranak juga. Akhirnya ada cucu Tuhan. Akhirnya ada sekampung Tuhan. Akhirnya ada satu negara Tuhan. Akhirnya pun Tuhan kena buat pilihan raya nak pilih pemimpin. Ya, ada bahagian keselamatan Tuhan, ada penjara Tuhan, ada penjara. Bukan mustahil. Jadi ini secara ringkas keterangan tentang tauhid 3 tu. Kesimpulannya, dalam tauhid 3 versi Al-Imam Ibn Taimiyah yang sekarang ini diikuti oleh golongan Wahabi, itu ada yang betul dan ada yang batil. Tauhid rububiyah betulnya di mana? Memang Allah Ta'ala hakikatnya yang menjadikan segala-galanya. Batilnya di mana? Bila dia kata orang kafir musyrik pun ada tauhid rububiyah, itu tak betul. Tauhid uluhiyah benarnya di mana? Memang kita tu wajib menyembah, beribadah hanya kepada Allah saja. Haram dan syirik kalau menyembah kepada selain daripada Allah, walaupun sembah Nabi, walaupun sembah malaikat, haram dan syirik. Yang tak betul di mana? Yang tak betul bila dia mendakwa tawasul tak boleh, tabaruk macam ni tak boleh, istighosah syirik, jadi kafir, itu tak betul. Sampai masa kita pendetailkan dalil-dalil dia. Kemudian tauhid asma wa sifat yang betulnya di mana? Iaitu kita belajar nama-nama Allah, kita beriman dengan nama-nama Allah, kita belajar sifat-sifat Allah dan kita beriman dengan sifat-sifat Allah. Tapi kalau sampai pergi pada ayat-ayat yang mutasyabihat, lalu nak mengatakan sesuatu yang tak layak dengan Allah, itu tertolak. Itu secara ringkas. Baik. Lalu kita pergi pada isi kitab. Apakah pandangan ulama tentang pembahagian tauhid kepada 3? Iaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhidul asma'i was sifat. Jawapan, ia telah dijawab oleh para ulama dengan jawapan yang umum dan khusus. Mana ada dua pendekatan ulama nak jawab isu ni. Pendekatan yang umum adalah, pertama, pembahagian tauhid kepada uluhiyah dan rububiyah adalah pembahagian baru yang bukan datang daripada generasi salafus soleh. Jadi Wahabi ni suka mengaku dia ni salafi. Kami ni adalah pengikut salaf. Salaf mana yang pegang tauhid macam ni? Tak ada. Ini hanya dakwaan saja. Tidak ada salaf yang berpegang dengan tauhid 3. Awal-awal tokoh yang menggagaskan konsep tauhid 3 ni adalah Syekh Ibn Taimiyah. Dan beliau bukan salaf. Salaf saya dah sebut, ada salaf digunakan untuk merujuk pada sahabat. Salaf bermakna sahabat dan tabi'in. Yang paling masyhur, salaf berarti sahabat, tabi'in dan juga tabi'in. Tiga generasi. Dan ada juga salaf yang katanya merujuk kepada 500 tahun yang pertama selepas kewafatan Nabi SAW. Kalau ikut mana-mana definisi salaf, Al-Imam Ibn Taimiyah bukan. Confirm terkeluar dari salaf. Maka beliau yang menggagaskan tauhid 3 macam ini. Jadi tak betul lah kalau kamu kata kamu itu ikut akidah salaf, sedangkan yang kamu ikut itu adalah akidah Imam Ibn Taimiyah. Tak sama seperti salaf. Tapi setakat pembahagian baru tu sebenarnya masih okey. It's not really a big deal lah. Ibn Tahir sifat 20 pun tak ada pembahagian tu zaman Nabi. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah, itu tak ada zaman Nabi. Tapi masalahnya dengan tauhid 3 ni, bukan saja istilah dan penyusunan tu tak ada. Konsep tu sendiri bercanggah dengan Quran, sunnah dan juga pegangan generasi salaf. Yang kedua, Rasulullah SAW tak pernah berkata kepada seseorang yang memeluk Islam umpamanya, sesungguhnya terdapat dua tauhid. Kamu tidak lagi dianggap orang Islam, sehinggalah kamu bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Itu kan konsep mereka. Kalau setakat tauhid rububiyah masih kafir lagi. Itu masih dari Abu Jahal Abu Lahab lagi. Kamu kena masuk dalam tauhid uluhiyah baru kamu bertauhid. Tak pernah Nabi ajar macam itu. Kerana automatik sebenarnya, bila orang tu mengesakan Allah sebagai yang menciptakan, yang mendatangkan penyakit, yang menyembuhkan penyakit, yang memberi rezeki, pasti dia hanya sembah kepada Allah saja. Habis dia minta tolong pada makhluk, minta tolong pada makhluk bukan sembah makhluk.
Kalau minta tolong pada makhluk, sembah makhluk, kita musyrik lah semua. Ada antara tuan-puan tak pernah minta tolong orang? Mustahil. Pasti dalam hidup kita pernah minta tolong. Jadi minta tolong bukan menyembah. Baik. Yang ketiga, menyatakan tauhid rububiyah saja tidak cukup untuk menentukan keimanan seseorang adalah pendapat yang bertentangan dengan ijma'. Ini tidak pernah diajar oleh Nabi SAW. Pendapat yang mengatakan bahawa orang kafir dan musyrik sejak zaman berzaman ada tauhid rububiyah tapi tidak ada tauhid uluhiyah, ini adalah pendapat yang tidak benar. Tauhid uluhiyah yang dibicarakan dalam tauhid 3 boleh membawa kepada mengkafirkan umat Islam yang serius ni. Mungkin boleh cek balik dengan data-data yang daripada I8 ya. Yang ISIS, Daesh yang dia sembelih, dia bunuh orang, dia nak bom orang. Inilah puncanya. Bahkan pernah ditangkap satu orang kerana dia merancang nak bom Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Sebab Jabatan Mufti Negeri Sembilan antara yang jelas membenarkan amalan tawas dia, ini jabatan syirik. Jadi itu yang dia menghalalkan boleh bunuh. Sebab orang ni dah jadi kafir. Halal darah. Dan saya kena baru ni. Bila saya tulis bukan posting, kan ada satu business lady, Puan Rozita Ibrahim, mak pada datang satu orang, dia guna nama Abu Khuzaimah. Ramai mereka ni suka guna nama Abu. Setakat guna nama Abu tu tak masalah. Memang itu ada orang Arab. Dia panggil nama Abu siapa, bapa siapa. Tapi yang masalahnya tu bila guna nama Abu pun perangai dah macam Abu Jahal lah, tu masalah je. Dia kata apa? Dia ambil screenshot istighosah dengan Nabi tidak syirik. Dia kata sudah jelas orang ini adalah kafir, murtad, musyrik, kata dia. Haram sembahyang di belakang dia, dan kalau dia sembelih binatang, binatang tu jadi bangkai. Ini kesan daripada tauhid uluhiyah ni. Sebab dia anggap orang Islam dah jadi mengamalkan tawassul, tabaruk, istighosah dengan para nabi, para wali dan sebagainya, orang soleh. Yang keenam, tauhidul asma' wa sifat pula boleh mendorong untuk menjadikan nas mutasyabihat sebagai asas tauhid. Sedangkan tauhid dia mesti dalil yang qat'i. Nas yang mutasyabihat ni dalil yang zonni, sangat-sangat zonni. Zonni ni maknanya ada keraguan. Siapa yang belajar, jadi ilmu Islam ni luas sebenarnya. Mereka dah jadikan seolah-olah benda ni free for all. Boleh baca terjemah hadis dah tak mau ikut mazhab dah. Pergi usrah 7 kali dah boleh kritik Imam Syafi'i dah. Jadi dia tidak semudah itu. Dalam perkataan itu, adakah jelas menunjukkan kepada makna dia? Terbahagi pada 2 kategori besar. Satu dia panggil jelas, satu dia panggil tak jelas. Yang jelas terbahagi pada 4 level. Ada yang zahir, ada yang nas, ada yang mufassar, ada yang muhkam. Kemudian yang tak jelas ada 4 level. Ada yang khafi, ada yang muskil, ada yang mujmal, ada yang mutasyabih. Mutasyabih tu level paling bawah sekali. Maknanya makna itu sangat-sangat tidak jelas. Dan barangkali ada ulama mengatakan mutasyabih ni tak ada orang tahu makna dia, kecuali Allah saja. Macam mana boleh ambil ayat mutasyabihat jadi dalil akidah sedangkan maknanya tak tahu? Jadi ini yang keliru zaman kita sekarang. Dia kata, oh saya pegang Quran Ustaz. Dia tak tahu itu ayat mutasyabihat. Dan bahawa kita tidak jadikan ayat mutasyabihat sebagai dalil dalam akidah. Kerana akidah itu dia mesti yakin. Jadi akhirnya membawalah kepada akidah tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, dan tajsim, mengatakan seolah-olah Allah itu adalah berjisim. Yang muka surat 98 ni, ini yang saya sebut tadi. Nas, iaitu ayat Quran dan hadis yang mutasyabihat tidak boleh dijadikan asas dan pegangan dalam perkara akidah. Kerana nas ini bersifat qat'i yusubut zanni yudilalah. Apa maksud dia? Qat'i yusubut maknanya, kalau ayat Quran, confirm itu daripada Nabi SAW. Tak ada ragu-ragu bahawa ini ayat Quran. Kerana diriwayat oleh bilangan perawi yang ramai. Takkan ramai-ramai itu tersilap semua. Maka Quran daripada Nabi pasti. Tapi apakah makna ayat tu? Tak pasti. Itu maknanya zonni. Mereka tak boleh beza tu. Mereka ingat, saya pegang ayat Quran Ustaz. Allah yang kata yadullah, tangan Allah. Allah yang sebut a'yunina, mata-mata kami.
Allah yang sebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan di atas arasy, kata dia. Dia tak perasan bahawa ayat-ayat ini adalah ayat yang mutasyabihat. Pasti Allah yang berfirman demikian, tapi tak pasti apa makna dia. Maka tidak boleh jadikan sandaran dalam akidah. Wallahu a'lam. Next, insya-Allah kita lihat bagaimana menanggapi secara khusus. Tadi secara umum saja. Ini pula macam mana nak menolak secara khusus kesalahan dan kebatilan yang terkandung dalam Tauhid 3. Wallahu a'lam. Ada sebarang soalan? Kami awal sikit ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataradu bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.